Astaghfirullahaladzim, 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 la ilaha illa wa nahnu qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma, rabbi zidna fahma. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Yang Berusaha Tuan Imam yang telah memimpin solat subuh berjemaah kita sebentar tadi. Yang saya hormati Yang Berusaha Tuan Haji Zainal Azim selaku pengerusi Qaryah Masjid dan seluruh barisan dan kuasanya yang sempat hadir bersama pada pagi ini, pimpinan-pimpinan masyarakat, pegawai masjid yang sempat hadir bersama, kaum ibu, kaum bapa, tuan guru, cikgu-cikgu, ustaz-ustaz, hadirin hadirat sidang tetamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya dapat kita bersama pada pagi ini, diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada di rumahnya yang mulia ini untuk beramal dengan amal yang soleh, menunaikan kewajipan yang telah difardukan oleh Allah ke atas kita. Mudah-mudahan segala amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita menyambung pengajian kita yang berkenaan dengan Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullah, yang mana yang lalu kita dah melihat iaitu larangan untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi hari ini kita melihat iaitu larangan mengucapkan salam kepada orang yang sedang menunaikan hajat ataupun sedang buang air lah. Para sahabat kami dalam mazhab Syafi'i rahimahullah, hukumnya adalah makruh. Ya, makruh hukumnya mengucapkan salam kepada orang yang sedang menunaikan hajat. Apabila mengucapkan salam maka tidak berhak mendapatkan jawapan dengan dasar kedua hadis daripada Ibnu Umar dan Muhajir pada bab yang sebelumnya. Itu tentang bagi salam lah. Jangan paksa orang bercakap di dalam tandas. Maknanya sama ada paksaan bercakap itu melalui cara kita memberi salam dan sebagainya. Kita mengucapkan alhamdulillah ketika bersin, kita dan sebagainya lah. Sebab itu jangan kita pasang dalam jamban ni kita pasang juga mikrofon, kita pembesar suara. Orang azan pun dengar sampai dalam jamban. Jadi dengar kat luar tu lain cerita. Ini pasang speaker sampai dalam jamban dan sebagainya. Sebab hukumnya makruh. Bahkan sebagian ulama ada juga yang berpegang tentang hukum haram. Tetapi dalam mazhab kita ni tak boleh sampai tahap macam tu. Dia cuma tahap dia makruh lah, tidak diizinkan, tidak, lebih baik jangan dibuat, makruh. Dan sebahagian besar ulama juga berpegang kepada hukumnya iaitu haram, tidak dibenarkan. Jadi sebab dalam tandas ni memang kita tidak dibenarkan untuk bercakap-cakap lah. Kalau boleh cepat selesai. Jangan terbenung, jangan duk baca paper, duk baca handphone dan sebagainya. Itu tidak dibenarkan, larangan, banyak tegahan. Namun begitu mutakhir ni memanglah kita tengok ramailah orang kalau nak buang air tu bawa masuknya handphone semua, duduk dalam tu lama-lama dan sebagainya kan. Itu memang sebenarnya perbuatan itu bukanlah satu tindakan yang baik, tapi tindakan itu adalah tindakan yang bercanggah dengan perintah syarak, yang mana kita kalau boleh mempercepatkan, bukan cepat, bukan menekan tu cepat selesai, tak. Maksud saya ialah sunnahnya ialah kita cepat selesaikan. Maknanya janganlah kita buat perkara-perkara yang menyebabkan kita berlama-lama di dalam tempat ataupun tandas ni. Jadi yang keduanya hari ini kita melihat juga iaitu ketika masuk dalam tandas ni tidak digalakkan kita membasuh ataupun kita memegang kemaluan kita, memandang terlalu lama kemaluan. Bukan saja kita pandang gadget,
tetapi pandang kemaluan pun tidak digalakkan. Pandang kemaluan lama-lama pun pandang tonong aja. Apalah rupa kau macam ni, pandang kan. Itu dalam Islam tu tak ada digalakkan. Menonton benda-benda macam tu kan. Tengok belik-belik apa semua kan. Itu kesihatan tu lain cerita lah. Maknanya tidak digalakkan menenung lama-lama. Bahkan kalau dalam kitab-kitab adab tu boleh bawa lupa tu tuan-tuan ya. Kalau kitab-kitab adab tu memang antara benda yang kita tak boleh tengok selalu adalah kemaluan lah. Kemaluan ni walaupun buang air kita punya, tapi tidak dibenarkan menonton, melihat dia terlalu lama. Terlalu lama tuan-tuan. Yang keduanya, tidak menyentuh kemaluan ini dengan tangan kanan. Banyak nas-nas yang mana daripada Qatadah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa wa idza atal khala fala yamsa bi yaminihi. Maka apabila kamu ni masuk ke dalam tandas, janganlah menyentuh kemaluannya dengan menggunakan tangan kanan. Fala yamsa ataupun fala yamassa zakarahu. Jangan dia menyentuh zakarnya itu dengan tangan kanannya. Wala yatamassakh bi yaminihi. Dan juga jangan dia membasuh kemaluannya itu ataupun najis-najisnya itu dengan tangan kanan. Dengan tangan kanan tuan-tuan. Jadi itu diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis ya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Bukhari dan Muslim. Sebab itu ada ulama menghukumkan ianya haram menggunakan tangan kanan. Tapi dalam mazhab Syafi'i, dalam Imam Nawawi rahimahullah, tak sampailah tahap haram. Itu mazhab kita ni sebenarnya bertoleransi tuan-tuan ya. Mazhab Syafi'i ni dia ringan sebenarnya. Berbanding dengan ada orang yang nak ikut mazhab sana, mazhab sini, tapi tanpa dia sedari bahawa mazhab Syafi'i inilah mazhab yang paling bertoleransi sekali. Paling ringan lah sebenarnya. Paling ringan tuan-tuan ya. Jadi sebab itu jangan. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, la yumsikanna ahadukum zakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Jangan seseorang itu ketika kencing dia pegang kemaluannya itu dengan tangan kanan. Ni orang kencing berdiri pun ada, orang kencing dekat dalam mangkuk kencing duduk pun kadang-kadang kencing biasa kita pegang kan. Pegang jangan dengan tangan kanan, pegang dengan tangan kiri. Okey. Kemudian dalam mazhab kita Imam Syafi'i, sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah, bahawa hadis-hadis itu tidaklah sampai ke tahap haram. Itu pendapat dia. Pendapat sebahagian besar pendukung mazhab Syafi'i tak ada sampai ke tahap itu, dia kata. Tetapi majoriti ulama memahami larangan dalam hadis ini sebagai larangan makruh. Sebagai larangan makruh. Ini kerana hadis ini berbicara masalah adab. Tentang hadis ini tentang adab. Dia bukan satu kata arahan ataupun tentang apa semua, tetapi lebih kepada soal adab. Lebih kepada soal adab. Dan arahan itu ialah berkaitan dengan adab. Sebab ia mengambil kira lah, ada orang kadang-kadang tangan kanannya ada masalah dan sebagainya. Ada orang kena stroke tangan kanan dan sebagainya kan. Jadi ambil kira juga. Maka tak boleh letakkan hukum haram. Maka sebahagian besar ataupun majoriti ulama memahamkan hadis ini sebagai makruh. Sebab ambil kira semua kondisi, semua keadaan. Semua keadaan. Nak letak hukum boleh kalau kita kata kalau ulama tu macam kita tuan-tuan kan, haram saja kan. Tapi dia ada kaedah dia. Dia bukan boleh senang-senang wenang. Kita buat letak-letak hukum benda macam tu tak boleh. Dia ada kaedah-kaedah dia. Dia bukan boleh tu. Saya sendiri pun walaupun saya tahu banyak hadis pun, contohlah kalau saya hafal ratusan ribu hadis pun, itu tak membolehkan saya buat hukum. Itu tidak membolehkan saya buat hukum. Sebab hukum ni bukan itu kaedah dia.
Ya, wah, awak tahu hadis awak boleh kata ni haram ni. Tak. Itu bukan. Hukum ni ada perincian dia, ada macam-macam. Macam saya sebut dululah TikTok. Contohlah, kita nak mengharamkan TikTok, mentang-mentang imam banyak tak ada TikTok. Dia boleh kata haram. Tak haramlah TikTok ni, main nyanyi terkinja-kinja. Tapi sekarang TikTok ni menjadi medium perdana. Budak muda duduk dalam tu. Budak-budak muda duduk dalam tu, tuan-tuan. Janganlah menyanyi. Buatlah tazkirah dalam tu. Seminit. Boleh kan? Cuba buat. Itu saya kata tadi, nak mengharamkan sesuatu benda tanpa sebab susah. Jadi tak boleh sewenang-wenang kita mengharamkan ataupun kita menghalalkan sesuatu, tuan-tuan, kan? Tak boleh. Dalam Islam, benda yang tidak disebut itu kita kena kaji segala sudut, kita kena kaji, tuan-tuan, macam mana keadaan dia. Jadi tidaklah namanya iaitu haram, ya. Di samping itu, larangan ini berkaitan dengan sikap memuliakan tangan kanan dan sifat larangan itu tidak sampai kepada hukum haram. Itu saja. Okey. Kemudian setelah kita basuh dan sebagainya, maka hukumnya harus, ya, bahkan sebagian ulama juga ada yang kata hukumnya adalah, ya, sampai ke peringkat hampir wajib, iaitu bersihkan. Ini dah buang air tak bersihkan dengan alasan Islam, tak boleh. Dah buang air tak pam, dah buang air tak bersihkan mangkuk-mangkuknya. Oi, kata ni rumah syaitan, kata. Buat apa kita nak bersihkan rumah syaitan? Nah, itu tuan-tuan kena bersih, kena fikir baliklah. Ya, itu fahaman yang tidak sihat. Ya, fahaman yang tidak betul. Ya, kita kena bersihkan. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib membersihkan itu. Ya, sebab at-taharu an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu ialah sebahagian daripada iman. Kita kena bersihkan. Okey, mesti bersihkan. Kemudian zikir ketika mana keluar daripada tandas. Ketika seseorang keluar daripada tandas, hendaklah mengucapkan ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Ghufranaka tu paling pendeklah. Ya, ghufranaka. Ya, yang keduanya ialah alhamdulillah. Sebenarnya yang paling utama alhamdulillah lah. Ya, alhamdulillah tu paling utama. Ya, alhamdulillah. Kalau ghufranaka ni, tuan-tuan boleh, di mana jumpa ghufranaka ni? Ghufranaka ni mana jumpa? Dalam amanah Rasul. Ya. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu dalam amanah Rasul. Ya, dalam surah Al-Baqarah. Ya, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka ni maksudnya apa dia? Ghufranaka ni maksudnya memohon keampunan Allah. Aku memohon keampunanmu ya Allah. Ghufranaka. Ya, ghufranaka. Ya, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Aku minta keampunanmu ya Allah, wa ilaikal masir, dan kepadamu aku dikembalikan. Okey, jadi maksudnya boleh kita ucapkan ghufranaka dulu, kemudian kita baca alhamdulillah, ataupun baca alhamdulillah dulu kemudian kita sebut ghufranaka. Dua-dua boleh. Okey, alhamdulillah. Ya, jadi yang kita baca-baca ni, anak-anak kita belajar dekat tadika, alhamdulillah hilladzi, alhamdulillahilladzi. Ya. Okey, alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Ini yang Isra Mi'raj ni, tuan-tuan ada dengar kalimah subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Ni malam sekarang Ustaz Syahadat, Dr. Syahadat bawa lah tu kan. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Saya pun ceramah juga kan. Jadi sebab tu kita tahu dia punya ayat tu. Malam tadi saya di Bagan Pinang bersama Datuk Don. Semalam saya 2 hari sudah saya ceramah Maulid Rasul dekat Pantai Mas. Isra Mi'raj Pantai Mas. Malam ni semua, besok malam ni dia apa, memang rata lah. Ya, memang rata. Jadi ayat itu subhanalladzi asra.
Allah tak ada sebut subhanallah, subhanallahilladzi asra, tak ada. Allah kata subhanalladzi asra. Tapi dalam ni alhamdulillahilladzi, sama lebih kurang. Ya, lebih kurang sama tuan-tuan ya. Okey. Alhamdulillahilladzi, segala puji pada Allah yang alladzi tu yang azhaba tu pergi, yang menghalau ataupun yang menyingkirkan. Azhaba tu maksudnya pergilah. Zahaba tu ya, dalam bahasa Arab tu zahaba ya. Ini saya sebut azhaba. Ya, azhaba ni dengan zahaba ni lebih kurang samalah. Ya, zahaba dengan zal ya, zahaba. Ya, satu zal haba. Ya, satu azhaba. Ya, azhaba tu maknanya yang menyingkirkan ataupun pergi. Ya, kemudian anni itu dariku. Ya, anni itu ialah dari diriku. Ya, alhamdulillahilladzi azhaba anni. Daripada diriku. Ya, anni itu, an tu dari, ni itu ialah dari diriku. Ya, tu bawah tu ada anni. Okey. Anni ni apa? Iaitu daripada diriku. Tu saya, supaya tuan-tuan cepat ingat ya. Anni, ya, tentang diriku, daripada diriku ya. Segala puji pada Allah yang menyingkirkan dari diriku al-adza wa afani. Adza ni apa? Adza, selalu dengar adza ni kan? Ada dengar adza ni kat mana? Mana dengar adza ni? Al-adza. Kalau saya pernah dengar lah. Qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adza. Adza tu ada dalam Quran, adza. Adza ni maksudnya ialah gangguan, sakit atau gangguan yang buat kita tak selesa. Kita nak buang air ni selesa tak? Mestilah rasa tak selesa dulu kan? Ada orang tu buang air je, ni lupalah dah 2 minggu tak buang air. Semua agak-agak teringat dia. Tak, dia mesti rasa tak selesa, betul tak? Perut memulas ke apa semua ke, itu namanya adza. Itu namanya adza. Gangguan gitu namanya adza. Sama ada gangguan itu membawa kepada sakit, kepada tak selesa ataupun sebagainya, kita namakan itu sebagai adza. Ya, adza tu alif tu zal. Ya, adza. Ya naqis, belakang itu ya yang tak berbunyi. Ya, itu al-adza. Ya, adza tu maksudnya adalah sakit ataupun gangguan. Ya, segala puji pada Allah yang telah menyingkirkan daripadaku gangguan. Wa afani, dan juga yang telah menyelamatkanku. Wa afani, yang telah mengafiatkan aku. Tadi kata ustaz, ni boleh kita baca dalam mana-mana keadaan? Boleh, tak semestinya jamban saja. Ini baca masa keluar jamban, bukan masa baca ni dalam jamban. Ya, tu kemudian yang keduanya, kalau kita hilang sakit hilang pada kita boleh baca alhamdulillah. Contohnya macam-macam lah. Contohnya kalau tuan-tuan sakit mata, masuk habuk, minta orang tiupkan mata tuan-tuan. Ya, tiupkan mata tuan-tuan, kemudian rasa tak selesa di mata tu hilang, maka tuan-tuan pun sebut alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Boleh ya, boleh tuan-tuan. Doa itu boleh dibaca di mana keadaan pun boleh dibaca. Ya, tu dibacakan. Ya, mana-mana tempat kita hilang sakit, kita boleh baca tuan-tuan ya, insya-Allah. Mana-mana pun boleh. Yang penting alhamdulillah. Ya, syukur kepada Allah SWT yang telah menghilangkan rasa tidak selesa itu ke atas diri kita. Okey, tu mana-mana keadaan pun boleh pakai.
Okey, kemudian macam-macam lagi lah. Ya, cuma yang paling popular ialah bacaan itu tadi yang saya sebut tadi tu, yang paling banyak lah. Yang paling banyak sekali periwayatannya dan juga paling banyak diamalkan dalam masyarakat kita ni. Itulah dia. Yang lain tu ada juga alhamdulillah, azaqani ladzat, semua macam-macam lah. Tapi itu yang paling popular dan paling pendek ialah membaca alhamdulillah. Paling pendek ialah membaca alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Okey, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Cikgu? Oh. Okey, cikgu silakan. Zikir. Mula-mula puji ni. Alhamdulillah. Kena anak jati kamu umpaya lah saya ni kan. Oh, dahsyat soalan tu. Okey tuan-tuan ya. Tu baca tanya pertanyaan cikgu tadi tu, dia kata biasalah lepas semayang tu biasalah kita tarekat ni salawat, kemudian syahadah, salawat, syahadah dan sebagainya. Maka dia tanya, dia bukan dia kata mana afdal, tak adalah. Dia tak ada tanya tu ya, bukan mana afdal. Kita kena faham soalan orang sebelum kita jawab, kita kena faham dulu. Kadang saya dengan rumah saya pun macam tu juga. Kadang dia marah kita tu, dia tak faham kita punya cakap ni. Dia tak faham tuan-tuan kan. Jadi lama karep mukui kan. Suka tingkau lah kan. Jadi susah kita nak jawab. Jadi tuan-tuan, maksud dia tu ialah jadi masalah lah. Maksud dia syahadah dulu ke apa semua tak jadi masalah. Cuma dia tanya macam mana kita boleh istiqamah melaksanakan zikir tersebut, wirid tersebut, walaupun perubahan keliling kita berlaku. Ya, berlaku tuan-tuan. Ya, macam itulah. Macam mana boleh istiqamah? Pada saya tuan-tuan, bila tuan-tuan mengamalkan sesuatu, ialah tuan-tuan kena yakin dengan apa yang tuan-tuan amalkan. Okey, fadilat dia apa semua. Samalah. Macam orang tanya, ustaz, saya dengar kalau kita baca qul huwallahu ahad sebanyak 100,000 kali, kita akan dibebaskan daripada neraka Allah SWT. Okey, contoh gitulah. Saya tanya dia, awak mampu buat 100,000 kali? Tanya dia, awak boleh buat 100,000 kali?
Contohnya macam malam Isra Mi'raj ni, saya kupaskan dalam bab zikir subhana saja. Subhana ni, zikir subhana ni banyak. Ada yang zikir satu hari 100 kali, ada yang zikir 100 pagi, 100 petang, ada yang zikir apa semua kan. Apa fadilatnya di sisi Allah SWT? Ada yang zikir 1000 kali sehari. Apa fadilat dia? Subhana tu saja tak cukup masa tuan-tuan. Daripada pukul 8 sampai 8.35 azan pun sampai, maka kitab tak habis. Termasuklah dekat pantai mas. Ya, kitab tak habis tuan-tuan. Ya, okey, menguraikan bab zikir je. Sebab saya suka tengok orang berzikir. Sebab sekarang ni akhir zaman, kita dah tak perlu dah ilmu tinggi-tinggi melangit tuan-tuan. Sebab Allah tak tanya tu. Allah tanya amalan kita. Ya, Allah tanya tentang amalan kita tuan-tuan. Sekarang ni ialah zikir tu kurang. Ya, maka berzikir. Jadi cikgu tanya macam mana istiqamah. Yang pertama ialah tuan-tuan kena yakin dengan apa tuan-tuan amal. Tuan-tuan rasa yang tuan-tuan amal tu apa? Sebelum ni ada yang tanya, Ustaz, boleh tak kita satu hari kita nak macam mana nak lawan dengan orang yang selawatnya 1000 kali? Macam mana nak lawan dengan orang yang selawatnya satu hari 10,000 kali? Jawapannya tuan-tuan, ada dalam zikir yang kita buat. Sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Tuan-tuan sebut 3 kali je tuan-tuan, dapat fadilat macam tu punya banyak. Satu hari tuan-tuan bernafas berapa banyak kali? Ilmu Allah berapa banyak? Maknanya lebih banyak daripada tu. Contohlah begitu. Ya, berdasarkan beberapa hadis lagi lah. Okey, tu. Yang keduanya tuan-tuan, zikir ni ialah kita amalkan ni, zikir yang kita buat ni ialah zikir yang tidak memberatkan kita. Jangan kita menyusahkan diri kita. Islam tu mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ni sentiasa nak memudahkan kamu. Jangan kamu pula pergi susahkan diri kamu. Yang kita nak susahkan, wa khuliqal insanu dha'ifa. Aku memang menjadikan manusia ni dalam keadaan lemah. Jadi bila lemah ni maknanya biar sikit-sikit. Jangan kadang-kadang atau jarang-jarang. Jangan sampai tahap macam tu tuan-tuan. Jadi biar kita sikit-sikit. Kan? Sikit-sikit tuan-tuan. Walaupun jumlah sikit, tapi kita buat istiqamah. Ya, banyak kan, ramai kan. Itu yang kedua, sikit-sikit. Okeylah kan, kita buat tuan-tuan. Jadi maknanya sampai tahap macam tu. Ya, jadi jangan sampai kita buat banyak lepas tu kita hilang. Macam baru-baru ni macam tuan-tuan sembahyang qabliyah ba'diyah, itu satu zikir. Qabliyah ba'diyah ni satu zikir. Ada orang tanya, Ustaz, mana amalan yang akan dihisap dulu? Saya jawab mudah. Yang pertama, solat. Solat yang akan dihisap dulu. Ya, zikir ni nanti dulu. Ni solat dulu, sebab solat itu juga adalah zikir. Inna awwalu ma yuhasabullah. Benda pertama yang Allah akan hisap pada manusia ni bila dia meninggal dunia je tuan-tuan, ialah solatnya. Lalu ada hadis Nabi, kalau solat wajibnya itu tidak sempurna, maka Allah perintahkan supaya dibawa solat sunat dia untuk tutup balik yang compang-camping dalam solat fardu ni. Maknanya solat sunat dan fardu ni sama rapat dia. Kalau tuan-tuan sembahyang fardu tu jaga, sunat-sunat pun jaga juga, sebab nak tutup ni nanti. Nak tutup ni tuan-tuan. Maknanya amalan yang kedua dihisap selain daripada solat fardu ialah solat sunat. Solat sunat. Sebab nak tutup solat ni tak lepas lagi ni. Cerita solat tak habis ni. Ni Tuhan nak tutup buku solat ni. Jadi nak disempurnakan dulu. Kan? Jadi akan diambil solat-solat sunat ni, ditutup dulu. Tengok macam mana. Kan? Kena ingat tu. Jadi itu ada orang tanya. Pada saya istiqamah lah. Buatlah dengan baik. Buatlah dengan baik tuan-tuan. Mana orang yang buat solat sunat tu, biar dia solat sunat. Tak ada masalah. Ya, solat sunat ni tak ada masalah. Yang lain-lain ni panjang ceritanya. Jadi maksud saya, kita buat walaupun sedikit, kita terus istiqamah buat. Itu sajalah. Ya, pada saya ni bukan kita nak tunjuk siapa bagus, tidak. Pada saya ni, saya pun pernah muda macam orang-orang lain juga. Pernah jadi imam muda, pernah jadi apa semua tuan-tuan. Tapi jati diri kita tu sebagai hamba Allah tu, kita buat ikut kemampuan kita. Ya, biarlah sikit-sikit tak apa, sampai tua pun saya buat benda yang sama. Tak jadi masalah tuan-tuan ya, insya-Allah. Ya, jadi sebab itulah Nabi ajar zikirnya biar pendek-pendek. Subhanallah pun tak apa. Subhanallah, 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 subhanallah.
Ya, Nabi nak ajar zikir panjang boleh? Boleh. Nabi ni tuan-tuan kan, zikir panjang pun boleh ajar. Ya, tapi tuan-tuan dah tak poning nanti. Ya kan? Poning nanti tuan-tuan ya. Jadi sebab itulah saya kata tadi ikut kepada kemampuan. Itu sajalah, kena yakin pada diri masing-masing insya-Allah. Okey, jadi cukup setakat tu tuan-tuan, ampun maaf pada saya. Ya, jadi mana yang baik datang daripada Allah, yang kurang itu adalah kelemahan saya sendiri. Ampun dan maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.